ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita sehingga kita bertemu dengan satu bulan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah, iaitu bulan Rajab, iaitu bulan untuk kita muhasabah diri kita dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keampunan daripada Allah di atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Pada pagi ini, sebagaimana lazimnya, kita telah pun melewati 2 kali kuliah untuk membacakan kitab adab pendekatan diri kepada Allah. Tetapi pada pagi ini, yang nak kita bacakan ialah satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah yang ringkas, surah yang hanya mengandungi 4 ayat, tetapi mempunyai kemuliaan, keagungan, ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi. Yang mana surah Al-Ikhlas ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mengikut pendapat daripada Ibnu Mas'ud, Al-Hasan, Atha, Ikrimah dan Jabir radhiyallahu ta'ala, surah Al-Ikhlas ini merupakan surah Makkiyah. Maksudnya ia diturunkan di Mekah. Adapun ada di antara para ulama yang mengatakan ia diturunkan di Madinah, disebut sebagai surah Madaniyah menurut salah satu daripada pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Ad-Dahhak dan Al-Sudi, yang mengandungi 4 ayat, 15 kalimah dan 47 huruf. Surah ini mempunyai nama yang begitu banyak, menunjukkan kemuliaan dan ketinggiannya. Di sisi sebagian ulama, ia mempunyai 20 nama. Disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Nama yang termasyhur bagi surah ini. Dinamakan sedemikian kerana ia menceritakan tentang tauhid yang tulus bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama kita mengesakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa, yang menyucikan Allah dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Dan kerana surah ini membebaskan hamba yang sering membacanya daripada terjerumus kepada kesyirikan dan menghindar diri seseorang daripada api neraka. Kemudian disebut sebagai At-Tanzil, yang diturunkan. Disebut juga sebagai Al-Tajrid kerana sesiapa yang terpahat dengannya, dengan surah ini, akan mengosongkan jiwanya selain daripada meminta kepada Allah. Sebagaimana kita memahami, ayat ini menyebut Allahu Samad. Allah lah tumpuan setiap makhluk yang kita berharap daripada Allah SWT di saat kita dilanda berbagai masalah dan sebagainya. Disebut sebagai Al-Tauhid kerana ia menunjukkan kepada mentauhidkan Allah. Disebut sebagai An-Najah kerana ia menyelamatkan pembacanya daripada kesyirikan dan azab api neraka. Disebut sebagai Al-Wilayah kerana sesiapa yang tertambat dengannya akan dikurniakan oleh Allah kewalian. Dan juga disebut sebagai An-Nisbah, penyifatan kerana perkataan mereka ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat ini, kerana orang kafir musyrik ketika itu bertanya kepada Rasulullah, unsub lana rabbaka, sifatkan kepada kami Tuhanmu itu. Kerana Allah itu tidak boleh disifatkan. Zat Allah, sifat Allah, af'alnya Allah, perbuatan Allah
Tidak boleh kita menggambarkan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah dan sebagainya. Maka dengan itulah baginda Nabi SAW memperingatkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirkan olehmu tentang makhluk Allah, janganlah kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut sebagai al-ma'rifah, kerana sesiapa yang memahami surah ini akan mengenal Allah. Hanya 4 ayat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahu samad. Allah itulah tempat tumpuan segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak setara, tidak sama dengan makhluknya. Disebut sebagai Al-Jamal kerana surah ini menunjukkan dan membuktikan kecantikan Allah Subhanahu wa taala dengan menyifatkannya dengan kesempurnaan. Allah itu kamalat, tidak ada kekurangan yang ada pada Allah, dan menyucikannya dari segala kekurangan. Naqais, kita itu banyak kekurangannya. Kita itu al-hadis, makhluk yang lemah, yang kita harapkan hanya daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala tu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah itu sukakan kepada kecantikan. Maka dengan itu apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi, jangan pakai cincai saja. Kemudiannya disebut sebagai al-muqashqishah, yang bermaksud melepaskan daripada kesyirikan dan kemunafikan. Disebut sebagai al-mu'awizah, iaitu yang membenteng pembacanya daripada fitnah dunia dan akhirat. Disebut sebagai al-samad kerana ia disebut dalam ayat kedua Allahu samad, dan disebut sebagai al-asas kerana ia adalah asas agama. Di dalam hadis disebutkan usisatis samawati wal ardu sam'ana ala qul huwallahu ahad. Diasaskan 7 lapisan langit dan bumi di atas tapak surah ini. Surah ini juga disebut sebagai al-mani'ah kerana surah ini akan menghalang daripada ditimpa fitnah kubur dan azab api neraka. Disebut sebagai al-mudathir kerana malaikat hadir untuk mendengarnya apabila ia dibaca. Kalau kita nak dekat dengan malaikat, tuan-tuan, rajin-rajinlah baca surah Al-Ikhlas. Walaupun surah ini 4 ayat, tetapi pada akhir zaman ini tidak lagi dibaca, tidak lagi ramai yang membacanya. Kita melihat tidak dijadikan wirid-wirid di dalam solat lagi surah Al-Ikhlas ini, yang mana di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi menyebutkan bahawa Rasulullah menyarankan agar kita senantiasa membacanya ketika selepas daripada solat. Disebut sebagai al-munafirah kerana syaitan-syaitan lari bertempiaran apabila ia dibaca. Disebut sebagai al-bara'ah kerana ia membebaskan seseorang yang membacanya daripada kesyirikan. Dan disebut sebagai al-muzakirah kerana ia mengingatkan hamba tentang tauhid yang tulus. Disebut sebagai al-munawirah kerana ia menerangkan hati, nak terang hati. Baca surah Al-Ikhlas, bacakan pada air, berikan minum kepada anak-anak kita yang bebal agar terbuka hati mereka itu. Disebut sebagai surah Al-Insan kerana keperluan manusia kepada Allah, Allahu samad. Kita memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di akhir zaman ini, iaitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai wabak yang datang pada hari ini, sehingga kan kita menggunakan berbagai-bagai kaedah untuk melindungi diri kita. Kita gunakan sanitizer untuk mencuci tangan kita agar tidak berjangkit penyakit coronavirus.
Kita menggunakan topeng penutup muka keluar agar diri kita terlindung. Tetapi banyak ajaran baginda Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah. Kita tinggalkan begitu saja. Kita tinggalkan begitu saja. Baginda Nabi SAW mengajar kepada kita selepas daripada solat subuh dan maghrib, bacalah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Salah satu daripada hikmah membacanya 10 kali akan terhindar seseorang itu daripada musibah yang tidak disukainya. Tetapi hari ini tak ramai orang baca. Rasulullah mengajar kepada kita agar kita minta perlindungan daripada api neraka subuh dan maghrib, membaca Allahumma ajinni minan nar sebanyak 7 kali, kerana pintu neraka itu ada 7. Tetapi kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih takut daripada datangnya virus daripada kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga banyak yang diajar oleh baginda Nabi SAW telah kita tinggalkan. Ini disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Lepas solat Rasulullah mengajar kepada kita membaca Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang dengan nama Allah yang dengan namanya tak satu pun yang ada di bumi maupun di langit dapat memberi bencana, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini juga kita tinggalkan, tuan-tuan. Malah juga Rasulullah mengajar kepada kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang 3 kali. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Ini juga kita tinggalkan. Begitu juga dengan amalan yang lain, sebagaimana yang disebutkan, barang siapa yang membaca 7 kali pada waktu pagi, 7 kali pada waktu petang, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dialah penguasa arasy yang agung. Dibaca 7 kali pada pagi, dibaca 7 kali pada petang. Tetapi kita lebih percaya kepada topeng, kita lebih percaya kepada sanitizer, kita tidak lagi percaya kepada apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Tinggal segala amalan-amalan soleh. Maka dengan itulah kita diuji oleh Allah SWT agar kita kembali semula kepada Allah, agar kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengamalkan segala apa yang pernah kita ingkari yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu doa, tuan-tuan dan puan-puan, dia kalau dulu orang-orang dulu seringkali membacanya selepas daripada solat dan juga akan diikuti oleh orang ramai. Tetapi hari ini doa ini terkubur begitu saja, tak lagi dibaca. Akhir zaman tidak lagi dibaca. Hari ini orang nak ringkas, mudah aja. Berbeza kalau dengan makan orang nak yang sempurna, cukup bahannya, nak sedap makan. Tapi dalam ibadat ringkas sudahlah, sikit-sikit sudahlah, tak terasa kemanisan iman. Orang dulu kalau lepas pada berdoa, ingat dulu orang buat majlis tahlil ataupun membaca sesuatu doa, penghujungnya dia akan membaca ya amana khaifin aminna mimma nakhaf, ya amana khaifin salimna mimma nakhaf, ya amana khaifin najinna mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang memberikan keamanan kepada sesiapa yang takut, berilah kami keamanan di dunia terhadap apa saja yang kami takut. Wahai Tuhan yang memberikan keamanan kepada siapa yang takut, berikanlah kami sejahtera di akhirat terhadap apa saja yang kami takut. Wahai Tuhan yang memberikan keamanan kepada sesiapa yang takut, keluarkanlah kami dari apa saja yang kami takut. Hari ini orang takut dengan coronavirus, tapi
tak nak minta daripada Allah. Allahus Samad, Allah itulah tempat perlindungan, Allah lah tempat untuk kita minta apa saja sekalipun. Baik, di antara kelebihan surah ini tuan-tuan dan puan-puan, di mana ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang sering membacanya. Ini disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyah fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayaqatum biqul huwallahu ahad, falamma raja'u zakaru zalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalika fasa'alu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiru anna Allah yuhibbu. Rasulullah mengutuskan seorang lelaki kepada satu kumpulan tentera yang kecil jumlahnya. Dia membaca surah Al-Fatihah ketika di dalam sembahyang. Laki-laki ini jadi imam selepas Fatihah di dalam solat bersama sahabat, dan ada riwayat yang mengatakan dia membaca surah yang lain tetapi diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua begitu juga kalau subuh. Begitu juga dengan sembahyang lain. Apabila mereka pulang, para sahabat menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Ada sahabat tak puas hati. Kenapa ni tu imam lepas baca surah Al-Ikhlas lagi? Lalu Rasulullah suruh sahabat tadi tanyakan kepada dia, kenapa di ayyi syai'in yasna'u zalika, kenapa kamu suka buat macam tu? Kamu baca surah Al-Ikhlas selepas daripada surah Al-Fatihah. Maka lelaki itu mengatakan, li'annahuma sifatur rahman, saya membacanya kerana ia adalah sifat Allah yang maha pengasih dan saya suka membacanya. Lalu Rasulullah SAW menyebut kepada sahabat tadi itu, khabarkan kepada dia, akhbiruhu annallahu yuhibbu, beritahulah kepada dia bahawa Allah mengasihinya. Orang yang sentiasa membaca surah Al-Ikhlas akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana surah ini ada di dalam sifat qiyamuhu binafsi, iaitu berdirinya Allah dengan sendiri di dalam surah Qul huwallahu ahad. Dan juga Allahus Samad itu adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Qul huwallahu ahad, sifat wahdaniyah esa bagi Allah. Qiyamuhu binafsi, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, sifat qidam yang ada pada Allah, sifat baqa yang ada pada Allah, mukhalafatul lil hawadis, walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya sifat-sifat Allah terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Baginda Nabi SAW bersabda, man kana yuhibbul Quran fahuwa yuhibbullah, sesiapa yang mengasihi Al-Quran maka dia mengasihi Allah. Dan orang yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas ini, Rasulullah bersabda, inna hubbuka iyyaha ada khalaqal jannah, sesungguhnya kesukaan kamu membaca surah Al-Ikhlas ini memasukkan kamu ke dalam syurga. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, aqbaltu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fasimi'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat, qultu wa ma wajabat, qala al-jannah. Aku tiba bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar seorang lelaki membaca surah Al-Ikhlas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajiblah. Aku bertanya, wajabat apa? Wajabat apa yang wajib wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wajiblah bagi lelaki ini mendapat syurga. Surah Al-Ikhlas ini melebihi surah-surah yang lain.
yang sering kali dibaca oleh baginda Nabi SAW pada malam Jumaat ketika mengimami solat maghrib. Rakaat pertama dibacakan surah Al-Kafirun, rakaat kedua dibacakan surah Al-Ikhlas. Itu amalan sunnah Nabi SAW. Tapi malam Jumaat kebanyakan tempat orang tak nak baca dah surah ni tuan-tuan. Lekeh, malu orang nak baca kuliah dengan Qul Huwallah ni, orang malu. Ramai orang malu dah baca. Jadi imam takkan baca kuliah, takkan baca Qul Huwallah. Sedangkan Rasulullah senantiasa membacanya pada malam Jumaat, pada waktu maghrib. Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sudusal Quran. Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Sehingga kan Rasulullah berkata kepada sahabat, ayujizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'ani fil lailah. Adakah lemah seseorang daripada kamu untuk membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Maka sahabat ketika itu berasa begitu sukar bagi mereka nak baca 1/3 Al-Quran. Ambil Al-Quran tuan-tuan bagi 3, nak baca 1/3 Al-Quran tiap-tiap malam. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, macam mana kami ni nak mendapatkan kemampuan ya Rasulullah untuk membacanya? Maka Rasulullah mengatakan, qul huwallahu ahad Allahu samad sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Kerananya Rasulullah SAW bersabda, innallahu jaza al-Qur'ana salasata ajaza faja'ala qul huwallahu ahad juz'an minal Qur'an. Sesungguhnya Allah membahagikan Al-Quran kepada 3 bahagian, maka dia menjadikan surah Al-Ikhlas satu bahagian dari Al-Quran. Ketika satu hari Rasulullah suruh sahabat berkumpul sebelum balik ke rumah. Berkumpul kamu, kerana aku nak membacakan 1/3 Al-Quran. Maka resahlah sahabat, bilalah kita nak balik rumah, nak tidur ni, 1/3 Al-Quran panjang, bila nak habis? Rasulullah mengatakan, aqra'u alaikum sulusal Quran faqra'a qul huwallahu ahad Allahu samad hatta khatamaha. Aku akan membacakan kepada kalian 1/3 Al-Quran. Maka Rasulullah pun membaca surah Al-Ikhlas sehingga mengkhatamkannya. Kalau dibaca 3 kali tuan-tuan, maka khatamlah kita membaca Al-Quran pada setiap malam. Tuan-tuan, kalau nak berdoa agar Allah mengijabahkan doa kita, berdoalah dengan surah Al-Ikhlas. Kerana diriwayatkan dalam kitab Sunan Al-Arba'ah daripada Abdullah ibnu Buraidah radhiyallahu ta'ala daripada bapanya bahawa Nabi SAW mendengar seorang lelaki yang sedang solat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bahawasanya aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Esa, lagi menjadi tempat tumpuan sekalian manusia, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada baginya yang setara dengannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi mu'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dia meminta dengan nama itu, pasti, kata Nabi SAW, Allah akan mengurniakan permintaannya, dan apabila ia berdoa dengannya, pasti Allah akan memustajabkan doanya. Ini berdoa dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas berdoa dengannya. Saya ada bagi kumpulan saya setiap pagi
kumpulan Nurul Zikra di surah Al-Falah tentang doa ini. Tak tahulah sama ada mereka mengamalkan atau tidak, wallahu alam. Surah Al-Ikhlas berdoa dengannya. Kemudiannya kadang-kadang kita yang mengetahui hanya satu surah di dalam Al-Quran, sehingga kan beberapa masjid, beberapa surau di Selangor telah mengamalkan setiap malam membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak, agar terhindar daripada fitnah kubur. Tetapi kita lupa surah Al-Ikhlas juga menghindar seseorang daripada fitnah kubur, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradil ladzi yamutu fihi lam yuftan fi qabri wa amana min saqataril qabri wa hamalathul malaikatu ba'akuffaha hatta yujizahu minas sirati ilal jannah. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika sakit, yang membawa kepada kematian, ketika hampir kepada kematian, ketika sakit. Ingat sikit mati, tuan-tuan. Akhir zaman ini banyak mati mengejut. Nescaya dia tidak akan difitnah di dalam kuburnya, akan mendapat keamanan daripada himpitan kubur, dan malaikat memikulnya dengan tapak-tapak tangan mereka sehingga dia melepasi sirah al-mustaqim dan sampai ke syurga. Ada sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kefakirannya. Berniaga tak jalan, kerja pun tak cukup, kefakirannya, tak cukup makan, tuan-tuan. Ja'a rajulun ila Nabi SAW, seorang lelaki datang menemui Rasulullah lalu mengadu kepada Rasulullah tentang kefakirannya dan kesepitan hidup. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, apabila kamu nak masuk ke dalam rumah, kata Rasulullah, hendaklah kamu memberi salam, sama ada di dalam rumah ada orang ataupun tidak. Salam ini juga telah pun banyak ditinggalkan. Sedangkan ketika Rasulullah menjejakkan kaki ke Madinah Munawwarah, ucapan pertama Rasulullah ialah asus salam, sebarkan salam. Nak masuk rumah, bagi salam, sama ada orang ataupun tidak. Kemudiannya, ucapkanlah salam ke atasku, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan bacalah surah Al-Ikhlas. Lalu lelaki itu pun melakukannya, maka Allah pun menurunkan rezeki yang banyak ke atasnya sehingga melimpah kepada jiran dan kaum kerabatnya. Ini surah Al-Ikhlas, tuan-tuan. Kemudiannya, dalam satu hadis lagi oleh Imam Bukhari, apabila disebut Imam Bukhari di dalam hadis, ini hadis yang sahih. Sebab hari ini orang tak nak hadis dhaif, orang tak nak pakai. Dia nak pakai yang sahih-sahih saja. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a kullu yawmin mi'ati marratin qul huwallahu ahad mahallahu anhu zunuba 50 sanatan illa an yakuna alaihi din. Sesiapa yang membaca pada setiap hari surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, nescaya Allah memadamkan dosa-dosanya selama 50 tahun, kecuali dia mempunyai hutang. Kalau nakkan syurga, perbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Kerana di dalam hadis menyebutkan, sesiapa yang nak tidur, nak tidur atau tilam, maka hendaklah tidur di sebelah lambung kanannya. Sunnahnya Rasulullah sebelah kanan menghadap kiblat dengan meletakkan tangan kita pada pipi. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Maka apabila hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi udkhul ala yaminikal jannah, masuklah dengan syurga dengan mendahulukan bahagian kanan kamu. Ini orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas dengan banyak. Surah yang begitu ringkas, yang apabila seseorang membacanya 10 kali akan dibina satu mahligai baginya. Kemudiannya di dalam lagi disebut di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atan marratin fi salati
aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali di dalam solat atau pada masa yang lain, nescaya Allah menulis baginya pembebasan daripada api neraka. Ini adalah surah yang paling afdal di dalam Al-Quran. Kerana berkata seorang lelaki kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu suwaril Qur'ani a'zam?" Apakah surah Al-Quran yang paling afdal? Maka Rasulullah mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Walaupun pendek, tapi orang malu. Itu yang katakan. Dan melindungi seseorang daripada kejahatan. Ini juga sabit di dalam Sahih Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qara'aha ma'al muwazzataini wa masaha mastata'a min jasadi. Bahawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, maka baginda membaca surah Al-Ikhlas bersama al-mu'awizatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadikan ia wirid-wirid di dalam sembahyang, tuan-tuan. Janganlah tinggalkan 3 surah ini. Lalu Rasulullah menyapu apa yang dicapai dan seluruh badannya. Maksudnya Rasulullah mendadah tangan membaca 3 surah ini, kemudian menyapu kepada badannya, akan melindungi dirinya itu setiap hari. Surah ini memalingkan hati daripada dunia. Orang yang sering kali membaca surah Al-Ikhlas ini akan memalingkan dirinya daripada kecintaan dia kepada dunia. Dan surah ini, tuan-tuan, ada sahabat Nabi SAW yang membacanya, lalu dia pun meninggal dunia. Sahabat tadi meninggal dunia, ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi SAW. Ini kisahnya. Lalu Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Engkau nak tak kalau aku membentangkan sayap aku ini, agar engkau dapat mensolatkan jenazah sahabat engkau ini?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sungguh aku ingin." Lalu Rasulullah pun solatlah bersama dengan para malaikat kepada jenazah lelaki ini. Maka ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam, kenapa lelaki ini mendapat kedudukan yang begitu tinggi sehingga kan didatangi oleh para malaikat untuk mensolatkan jenazahnya? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, lelaki ini seringkali melazimkan membaca surah Al-Ikhlas. Ini dilewatkan oleh At-Tabrani. Jibril turun di Tabuk. Kita tahu peperangan Tabuk. "Wahai Rasulullah," kata Jibril, "sesungguhnya Muawiyah Al-Muzani telah wafat di Madinah." Madinah dengan Tabuk jauh. "Engkau nak tak kalau aku lipatkan bumi ini," kata malaikat Jibril, "untuk kamu sembahyangkan jenazah Muawiyah Al-Muzani?" Lalu malaikat Jibril alaihi salam merendahkan sayapnya di atas tanah. Rasulullah pun sembahyanglah jenazah Muawiyah Al-Muzani, diikuti 2 saf malaikat di belakangnya. Setiap saf 70,000 malaikat. Kemudian Rasulullah tanya kepada Jibril alaihissalam, kerana apakah beliau ini mendapat kemuliaan? Dijawab oleh Jibril, kerana beliau suka dan kasih dengan surah Al-Ikhlas dan sering membacanya sama ada ketika datang dan pergi, berdiri dan duduk, dan pada setiap situasi. Begitu juga, tuan-tuan, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahawa Rasulullah bersabda, "Man mara 'alal maqabiri wa qara qul huwallahu ahad 11 marratan summa wahaba ajrahu lil amwat
u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Sesiapa yang melalui kawasan perkuburan, kita berjalan lalu dekat kubur dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian dia menghadiahkan pada pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut, nescaya dikurniakan kepadanya balasan pahala sebanyak mayat-mayat tersebut. Allahu Rabbi. Ini kelebihan surah Al-Ikhlas yang banyak ditinggalkan. Kalau solat tarawih, kalau dulu tuan-tuan di tempat kami di Negeri Sembilan masih lagi diamalkan, masih lagi diamalkan di beberapa tempat. Solat tarawih didirikan, rakaat pertama selepas membaca Al-Hakumut Takasur, rakaat kedua mereka membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nanti bangun lagi tarawih, baca surah Wal-As, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ini amalan orang-orang kampung di Negeri Sembilan. Kita sini buka Quran kan, kita malu nak baca surah Al-Ikhlas. Jarang dah orang dalam sembahyang nak baca surah Al-Ikhlas. Malu lah, semua orang hafal. Kan kita ni kan hafiz Al-Quran. Ambil lah yang potong-potong tu. Tuan-tuan dan puan-puan, membaca surah yang pendek itu lebih afdal daripada membaca potongan-potongan ayat. Itu lebih afdal lagi. Itu sebab Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan menyusun kaedah membaca di dalam sembahyang. Tapi ini tidak dipraktikkan lagi. Kita seronok nak baca yang tembuk-tembuk, tapi tak lengkap. Itu tidak menyempurnakan sembahyang. Nak sempurna sembahyang, baca surah yang pendek, surah yang lengkap, bermula daripada Bismillah, bukannya yang tembuk-tembuk. Ini kaedahnya nak menyempurnakan sembahyang kita. Dan banyaklah amalan-amalan kita yang pada akhir zaman ini telah ditinggalkan oleh umat Islam. Moga-moga Allah SWT akan mengampunkan dosa kita, akan mengembalikan kepada situasi yang baik. Kita bersyukurlah kepada Allah tuan-tuan, masjid kita masih lagi terbuka, belum lagi ditutup. Kalau ditutup masjid tuan-tuan, apa usaha kita lagi? Tak dapat bermunajat kepada Allah. Sedangkan kita mengatakan Allahus Samad, Allah lah tempat tumpuan segala makhluk. Kita ditimpa musibah oleh Allah SWT, mintalah perlindungan daripada Allah. Memang usaha kita membeli topeng, menggunakan sanitizer, itu salah satu usaha. Tapi kita lupa banyak amalan-amalan yang diajar oleh baginda Nabi SAW telah kita buang satu persatu. Hikmah daripada COVID-19, ada hikmah tuan-tuan. Coronavirus ni ada hikmahnya. Pertamanya, disarankan agar tidak bersalam-salaman. Kita jemaah silakan bersalam-salaman, kita ada wuduk. Orang beriman suci tangannya di tempat keramaian. Maka kita lihat terhindar seorang itu bersalam dengan yang bukan mahram. Kalau dulu ramai laki-laki salam perempuan, Tok Menteri pun salam perempuan. Sekarang tak ada lagi dah. Itu hikmah. Kedua, hidup yang sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Dia beri garis panduan pada solat Jumaat agar dipendekkan khutbah. Memang solat Jumaat dianjurkan untuk memendekkan khutbah. Ini arahan daripada Rasulullah. Kerana disebut di dalam Sahih Muslim, barang siapa yang pendek khutbahnya, panjang solatnya, tanda seseorang itu faham akan agamanya. Oleh itu pendekkanlah khutbah, panjangkan solat. Ini disebut. Tapi kita dah terbalik, khutbah panjang, sembahyang pendek. Jadi ada hikmah COVID-19 ni. Maka pendeklah khutbah kita itu pada hari ini, yang sepatutnya memang pun dipendekkan.
Itu hikmahnya banyak tuan-tuan. Jangan kita tengok musibahnya saja, tetapi hikmahnya agar kita itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita muhasabah diri kita. Jadi cukuplah sekadar itu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita yang begitu banyak, yang telah kita tinggalkan apa yang telah diajar oleh Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum man fina wa la da'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musinana wa maqsirana li 'amilina wa hab lana kulli bi wajhil karim ya rabbal alamin. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.